Hala tuju masa depan Singapura dibentangkan para pemimpin 4G baru-baru ini. Laporan Forward SG itu mengusulkan sokongan sosial yang lebih luas. Pemerintah juga ingin memastikan setiap keperluan asas di setiap peringkat kehidupan dapat dipenuhi. Bagaimanakah rupa masa depan Singapura? Sedang negara mengejar kemakmuran, apakah jurang-jurang sosial yang perlu dirapatkan? Bagaimanakah aspirasi individu dan kumpulan berbeza-beza boleh dapat terus berkembang dan menyumbang kepada sebuah negara yang adil, inklusif dan bersatu padu, sekaligus mengukuhkan kompak sosial negara? Keluarga dengan anak-anak bersekolah, warga emas dan golongan berpendapatan lebih rendah. Mereka adalah antara beberapa kumpulan yang diberi tumpuan dalam laporan Forward SG yang didedahkan baru-baru ini. Kita semua risau dengan pencapaian pendidikan anak-anak kita, tetapi kepada saya sendiri, saya lebih prihatin dengan kebahagiaan dia melalui pembelajaran dia. There are some seniors who may not be very ambulant or may not be very mobile. So these are the group of seniors that require befrienders. Isu-isu ini semakin diberi perhatian dan pandangan pelbagai lapisan masyarakat diketengahkan. Pemerintah melihat Forward SG sebagai perkongsian masa depan negara yang akan diterajui kepimpinan 4G. This is not a top-down government agenda. Rather, it is very much a shared consensus among Singaporeans across different walks of life. It reflects our collective aspirations and our shared vision for the future. Besides knowing what we want for the future, we also need to figure out how do we translate our aspirations into reality. Bertenaga dan inklusif, adil dan berkembang maju, berdaya tahan dan bersatu padu. Laporan Forward SG menggariskan 6 aspirasi ini sebagai hala tuju negara. Ia menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan program-program bantuan kebajikan sosial. Contohnya memperkenalkan skim bagi membantu golongan memerlukan meraih peluang pekerjaan yang lebih baik, dan kita telah pun nampak hasilnya melalui pekali Gini ataupun Gini Coefficient yang mengukur ketidaksamarataan dari segi pendapatan dalam beberapa tahun lepas. Laporan Forward SG menekankan rancangan pemerintah untuk terus meluaskan definisi kejayaan dan mewujudkan lebih banyak laluan berbeza dalam pendidikan. 3 wanita ini aktif sebagai anggota dan ketua kumpulan sokongan ibu bapa di sekolah-sekolah atau Parents Support Group PSG. Dalam perkongsian dengan para ibu bapa lain, topik tentang peperiksaan memang sukar dielakkan. We are actually comparing grades. So, grade anak macam mana mau tingkatkan kelebihan anak itu macam mana, dan kita pun share tuition kelas mana. It's a little bit ada sikit kiasuism lah, Tapi that is the truth, memang tu apa yang parents berbual lah, kita berbincang. Amalan tuition pula hampir menjadi kemestian untuk para pelajar mendapatkan grade lebih baik. Malah industri tuition sudah berkembang dan menjadi industri berbilion dolar di negara ini. Pusat tuition yang berprestij juga memainkan peranan dalam menyumbang ke arah kejayaan seseorang pelajar. Namun tidak semua keluarga yang mampu untuk menghantar anak-anak mereka ke kelas-kelas tuition. Oleh itu, pemerintah harus mencari huraian untuk menyelesaikan ketidaksamarataan sebegini sejajar dengan dasar-dasar yang akan diperkenalkan.
Sementara itu, di peringkat masyarakat, para anggota kumpulan sokongan yang menjadi penghubung antara sekolah dengan ibu bapa menyedari perlunya perubahan minda. Untuk mengubah persepsi mereka terhadap perkembangan di sekolah dan juga persekitaran. Okey, apa yang boleh dilakukan ialah ibu bapa itu sendiri kena merubah fikiran mereka sendiri. Kerana di sekeliling kita ni dah ada resource di mana kita boleh mencapai ilmu tu dan dapat berkongsi sama. Ini adalah satu usaha berterusan memandangkan kejayaan yang dikaitkan dengan kecemerlangan akademik sudah amat sebati. Untuk mencapai wawasan masyarakat inklusif, warga emas juga diberi tumpuan. Menjelang 2030, sekitar 25% rakyat Singapura akan berusia 65 tahun ke atas. Ini berbanding 10% sekarang. Antara usulan Forward SG adalah untuk meluaskan lagi infrastruktur jagaan warga emas termasuk pusat penuaan aktif seperti ini. We have seniors that stay in rental blocks, and then we also have seniors who stay in purchased flats. So it's quite a diverse group of seniors that we are serving. Most of the seniors that come to our centres, they are 60 years old and above, and then on average, the seniors that participate in our activities about 72, 75 years old. Terdapat juga warga emas yang mempunyai pergerakan terbatas dan kegiatan-kegiatan di sini disesuaikan untuk mereka. Saya rasa penting untuk mengambil kira nasib semua golongan warga emas, termasuk mereka yang tidak boleh keluar bekerja disebabkan masalah kesihatan seperti penyakit kronik, mereka yang tinggal sebatang kara, golongan kurang upaya. Sasaran program nasional dipanggil Age Well SG di bawah Forward SG adalah untuk membolehkan 8 daripada setiap 10 warga emas melakukan kegiatan-kegiatan di pusat penuaan aktif berdekatan rumah mereka. Datang sini baik sikit lah. Macam ini macam tak lah apa-apa. Kalau dulu tak lah datang ini macam pusing ah. Wah, sini sakit, sana sakit. Datang sini sudah. Cik Alina pula macam mana? Bila datang sini rasa perubahan? Perubahan adalah. Sebab kita dah umur ni kan kaki kan. Jadi macam kita buat zumba, jadi kita punya badan macam rasa lain sikit. Jadi macam kita jalan pun rasa macam bagus lah. Memastikan tiada orang ketinggalan di belakang, rakyat diseru berganding bahu bersama pemerintah untuk bantu mereka yang lebih memerlukan. Rumah saya ramai anak-anak kecil, anak-anak yang ramai pasang-pasang muda yang ramai anak-anak kecil. Jadi mereka pun macam ada sikit susah. Adakah tanggungjawab bersama berkesan dalam membentuk masyarakat yang adil? Pelbagai agensi dan institusi menyediakan sumber dan sokongan sedang pemerintah mendedahkan rancangan untuk membina masa depan bersama-sama. Bagaimana pula dengan aset masyarakat yang dapat mencorak rakyat yang bingkas dan diperkasa? Hasil perbincangan Forward SG selama lebih setahun, pemerintah dalam laporannya menyatakan ia akan melakukan lebih banyak untuk golongan memerlukan, termasuk memperuntuk sumber dan menyediakan peluang sama rata. Pada masa yang sama, ia menyeru setiap anggota masyarakat untuk menyumbang dengan cara-cara tersendiri ke arah sebuah masyarakat yang adil dan inklusif. Ketidaksamarataan sosial dan ekonomi dibimbangi menjadi faktor yang boleh memecah belahkan masyarakat. Kajian CNA pada tahun 2018 menunjukkan bahawa kelas sosial menjadi faktor utama yang akan menjejas dan boleh menjejas perpaduan masyarakat. So contohnya golongan kelas atasan didapati mempunyai semangat kekitaan yang lebih tinggi dan berbangga menjadi warga negara Singapura berbanding dengan golongan dari kelas bawahan. Pusat khidmat keluarga ini mengendalikan kes-kes seperti penduduk bergaji rendah atau berdepan isu kewangan, pekerjaan dan tiada tempat tinggal.
estate di Sengkang ini unik. Kita ada keluarga yang berpendapatan rendah, tetapi berpendapatan rendahnya tak sebanyak di estate yang sudah matured. Kita ada beberapa cases lah yang tinggal di rumah-rumah sewa yang perlukan bantuan dari segi ini. Kes-kes ini memerlukan penyelarasan dengan agensi khidmat sosial lain dan juga penghubung masyarakat seperti Rosia yang sudah 12 tahun tinggal di flat sewa ini. Ada satu-satu makcik tu adalah sedih juga, dia duduk seorang kan. Apalah salah kita tolong dia. Anak ada 1, 2, 3 orang, anak ramai-ramai, kecil-kecil, alah kesiannya. Kalau tu okeylah, why not kita suruh dia minta tolong daripada RC, gini-gini, jumpa JMP. Rosia juga mengenali jiran-jiran yang melakukan perniagaan dari rumah dan akan menghubungkan mereka dengan pusat khidmat keluarga apabila ada jamuan di pejabat. Rumah flat masing-masing tutup pintu, keluar masuk kerja tak kenal kan. Bila kat rumah buat iftar tu yang orang baru kenal lah. Menerusi kumpulan sembang WhatsApp penduduk blok ini, Rosia akan mendapat tahu sekiranya ada jiran yang hadapi kecemasan atau perlukan bantuan tertentu. Dia juga menghubungkan pusat khidmat keluarga dengan mereka. Mereka yang terdekat dengan orang yang tinggal di sekeliling estate Sengkang, right? Jadi inilah konektor yang perlu. So apa kita lakukan? Kita bukan saja bekerja sendiri, kita bekerja rapat dengan konektor supaya kita dapat bantu lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif lah rasanya. Because mereka yang lebih banyak di komuniti kan. Pada masa yang sama, adakah ini bermakna mengambil pendekatan yang mendahulukan segala usaha daripada bawah atau adakah perubahan struktural perlu diberi lebih perhatian? Ini semua berdasarkan konsep bergotong royong yang dapat memupuk sifat tolong-menolong dalam kalangan anggota masyarakat, tetapi ia seakan-akan memberi bayangan bahawa pertolongan daripada pemerintah itu harus dijadikan pilihan terakhir. Bagaimanakah semangat kolektif masyarakat yang diharapkan menerusi Forward SG dapat terus dihidupkan dalam jangka panjang? Tengok macam kita punya problem, masalah kita, dia orang pun boleh share problem dengan kita. Fatimah datang ke pusat penuaan aktif ini hampir setiap hari. Dia dan rakan-rakannya berharap dapat meniti usia lanjut dalam keadaan sihat dan sejahtera. Antara caranya, menemui rakan-rakan seusia untuk melakukan kegiatan bersama. Fatimah has done a very good job in really befriending them. So she visits them, she checks in on them, she talks to them, which is very important. Make them feel that there's someone that is caring for them, someone to listen to them. Fatimah yang dikenali oleh ramai orang di kejiranan ini juga menjenguk warga emas yang tinggal sendirian. Saya datang di rumah, tanya apa khabar, makcik sihat ke tak sihat. Makcik akan cakap sihat, okey, suka, happy. Okeylah, itulah. Dia bantu kita macam kita ada masalah ke apa, dia suruh kita mengadu dengan dia lah atau dia sampaikan dengan kita punya senior lah. Masalah kita ke apa ke kan. Menyediakan sumber-sumber dan berkongsi pengetahuan dengan para ibu bapa untuk meningkatkan pengalaman pendidikan anak-anak. Ini antara yang dikongsi oleh para mentor yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah. Suasana menolong di sekolah memberi saya different perspektif macam mana mau membangunkan anak dan ia juga memberi saya opportunity untuk bergaul dengan ibu bapa lain dan kami share experience. We tell each other about our struggles parenting, and somehow it becomes like a support system.
Wadah seperti program Let Us Chat misalnya memupuk dan meningkatkan kesedaran tentang keseronokan dalam pembelajaran yang patut dinikmati oleh anak-anak. Sebab apa? Anak-anak ni kita kena mendidik mereka mengikut masa peredaran anak tu sendiri, bukan masa kita di masa lampau. Jadi segala resource yang ada kami cuba memberitahu ibu bapa, dan di Kompas sendiri, di MUI sebagai Kompas Council member, kita juga ada membuat usaha untuk ibu bapa hadir, kemudian menimba ilmu yang kita boleh ajarkan dan bawa ke sekolah mereka dan berkongsi pada ibu bapa mereka di sekolah. Pemerintah menyatakan bahawa ia komited untuk mendampingi rakyat berkenaan dasar dan programnya melepasi penerbitan laporan Forward SG. Ini termasuk terus membuka saluran untuk rakyat menawarkan idea dan mengambil tindakan bagi mencorak masa depan. Walaupun peranan kami berbeza, tapi kita perlu berkolaborasi dengan perlu ada matlamat yang sama lah. Jadi kita boleh sama-sama matlamat yang keluarga inginkan, kita dapat sama-sama kecapi. Apa sebenarnya yang diperlukan bukanlah bantuan dari segi keuangan ataupun voucher-voucher makanan semata-mata yang merupakan huraian jangka pendek, tetapi komitmen yang padu untuk menggubal dasar-dasar jangka panjang dari segi pengagihan sumber ekonomi agar dapat memperkasa golongan memerlukan dan merapatkan jurang kaya miskin dalam masyarakat. Singapura dijangka akan diterajui barisan kepimpinan baru dalam kurang 2 tahun apabila tamat penggal jawatan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Laporan Forward SG menggambarkan pendekatan dan cara kepimpinan baru diterajui Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong. Dasar-dasar lebih konkret yang dihasilkan diharap dapat menjadikan sebuah masyarakat lebih adil dan inklusif satu realiti.